TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 Pecutan Baik. Macam mana calon-calon SPM? Okey ke? Rata-rata semuanya cukup gembira kan? Okey. Akmal nak tanya kepada calon-calon SPM yang mengambil mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik. Macam mana persediaan anda semua? Okey ke tak okey? Alhamdulillah. Kalau ada rasa macam saya perlukan last minute ulang kaji lah Abang Akmal. Boleh ke? Boleh, jangan risau sebab kita akan bersama dengan seorang guru. Hari ini baju biru dia. Nak tahu siapakah guru yang saya masukkan ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Alhamdulillah, cerianya cikgu ni. Daripada senyuman kita dah tahu dah dia akan memberikan anda keputusan yang cukup sukses. Ini dia. Kita bersama dengan Cikgu Adele. Apa khabar cikgu? Khabar baik, Akmal. Ya, Cikgu Farida. Ini rata-rata ramai calon-calon SPM di luar sana ni nak tahulah format kertas bagi mata pelajaran ini dan juga pembahagian markah dia. Macam mana cikgu? Macam mana nak dapat keputusan yang sukses ni cikgu? Memang tepat sekali lah soalan Akmal tu. Jadi hari ini saya berada di sini kerana nak kongsikan semua ni dengan murid-murid saya yang calon-calon SPM bakal menduduki kertas MPED. Kita akan tengok bagaimana format pentaksirannya dan pembahagian markah supaya kita dapat menjawab soalan dengan lebih bijak dan lebih selamat. Dan kita nak tahu juga cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan persediaan ni untuk calon-calon SPM ni cikgu. Sebelum cikgu nak membentangkan cikgu punya hujah-hujahnya. Wah, hujah-hujah cikgu. Apa yang mereka kena lakukan ni cikgu sebelum ni? Sebenarnya saya pasti murid-murid saya dan calon-calon SPM tu semua telah pun siap sediakan diri mereka kerana guru-guru MPED telah menyediakan murid-murid ini untuk menghadapi peperiksaan dan mereka pun telah buat pentaksiran amali kerana pentaksiran ini akan banyak membantu mereka. Mereka boleh guna pengalaman tu dan kita ulang kaji lagi untuk pastikan kita sukses. Terbaik. Okey cikgu, saya rasa semua tak sabar kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Farida. Boleh cikgu? Ya, terima silakan. kasih Akmal. Okey, ini dia cikgu Silakan. Baik, saya mulakan Akmal. Terima kasih kerana Sama-sama sudi menjemput saya sekali lagi untuk slot sukses SPM 2021 Pecutan mata pelajaran vocational iaitu menservis peralatan elektrik domestik kod kertas 7109 Palang 1 bersama saya Cikgu Farida Kamelia binti Fazil. Jadi sesi yang pertama seperti yang saya katakan tadi, kita akan lihat bahagian format pentaksiran 2021 KSSM kertas menservis peralatan elektrik domestik kod kertas 7109. Untuk pengetahuan penonton-penonton dan juga murid-murid sekalian, kertas pentaksiran SPM ni ada dua kertas iaitu kertas 1 kod kertas 7109 Palang 1 di mana kertas soalan ini lebih kepada soalan objektif ataupun subjektif. Baik. Dan kita ada satu lagi kertas iaitu kertas 2 kod kertas 7109 Palang 2 iaitu pentaksiran amali. Dan untuk pengetahuan Akmal dan juga penonton, murid-murid dan calon-calon SPM telah pun selesai melaksanakan kertas pentaksiran amali ini. Di mana jika pelajar telah selesai pentaksiran amali ini, markahnya akan dicampur dengan kertas 1. Dan kebanyakan saya pasti murid-murid yang calon SPM ni semua telah berjaya melaksanakan kertas amali pentaksiran 2 ni dengan baik sekali. Jadi kita teruskan, kita lihat sekarang ni kertas 1 kod kertas 7109 Palang 1 di mana dia itu kertas objektif. Dia terdiri daripada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ini kita ada 15 soalan ya, dan 15 soalan ni calon perlu jawab semua soalan kerana dia akan membawa kepada 60 markah. Jadi soalan bahagian A ni lebih kepada soalan yang pendek, responnya tertutup. Jadi boleh kira sebagai aras yang rendah dan sederhana. Jadi kalau murid-murid nak skor, kita kena pastikan bahagian A ni lah yang kita kena jawab dengan yang terbaik. Kemudian kita teruskan ke bahagian B, di mana bahagian B ni terdiri daripada 4 soalan saja dan soalan ini pun calon-calon perlu jawab semua soalan.
di mana dia membawa kepada 40 markah. Walaupun soalan aras bahagian B ni lebih kepada aras tinggi. Tapi calon-calon semua murid jangan takut sebab kita dah belajar, kita dah ulang kaji. Saya harap jawab saja. Saya nasihatkan jangan tinggalkan kosong. Apa saja yang murid-murid ingat tentang tajuk tu dan berkenaan dengan soalan tu, teruskan menjawab. Pasti akan ada markah nanti. Amin. Dan kesemua bahagian A dan bahagian B ini membawa kepada 100 markah dan masa yang diperuntukkan ialah 2 jam. Okey. Di dalam 2 jam ni, murid-murid harus pandai membahagikan masa. Saya nak beri nasihat, kalau calon-calon jumpa soalan yang susah, jangan buang masa dalam soalan tu. Teruskan ke soalan seterusnya. Mungkin soalan yang seterusnya tu lagi senang. Jadi bila kita dah selesai, baru kita patah balik tengok soalan yang susah tu untuk selesaikannya. Betul. Ingat ya, kita kena bijak sekarang dalam menjawab peperiksaan ni. Yes. Dan cakupan konteksnya pula terdiri pada tajuk-tajuk daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan kita lihat standard kandungannya. Tingkatan 4 kita ada modul 1 hingga modul 7. Jadi soalan-soalan ini akan keluar daripada tajuk-tajuk ini. Dan juga tingkatan 5 kita ada modul 7 hingga modul 11. Di mana kita akan tajuk-tajuk inilah yang akan keluar soalan-soalannya untuk murid-murid jawab nanti. Okey. Sebenarnya dalam modul ni semua telah dilaksanakan amali. Jadi pengalaman sewaktu amali itu sebenarnya lebih memberi pengajaran yang mendalam kepada murid-murid. Murid-murid lebih ingat dan ini sangat membantu untuk menjawab kertas 1. Baik, itu dia cikgu. Ya. Okey, sebelum kita nak pergi ke sesi yang seterusnya, tadi cikgu pun dah menunjukkan format pentaksiran cikgu. Jangan risau mengenai bahagian A dan bahagian B. Kalau semua dah buat persediaan, insya-Allah anda akan jawab dengan tenang kan cikgu. Ya, saya. Okey, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan mula sesi seterusnya dalam Sukses SPM 2021 Pecut. TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, tadi kita dah tengok dah format pentaksiran dan sekarang ini kita nak tengok bagi soalan bahagian A. Silakan cikgu. Terima kasih Akmal. Sama-sama. Sekarang kita sampai bahagian ini. Nantikan kita nak lihat bahagian soalan-soalan bahagian A. Saya di sini lebih menerangkan tentang jenis-jenis soalan yang biasanya keluar dalam kertas 1 bahagian A. Okey. Kita lihat soalan contoh 1 bagi tajuk penguji tebatan. Saya selalu ingatkan murid-murid saya dan calon-calon SPM mesti baca soalan dahulu. Kerana dalam soalan ni ada tips-tipsnya, semua kita kena faham apakah kehendak soalan untuk menjawab soalan tersebut. Jadi sekarang ni Rajah 1 menunjukkan penguji tebatan. Jadi Rajah 1 tu penguji tebatan. Jadi murid-murid perhatikan bentuk fizikal dan padankan dengan nama bahagian yang tepat. Sepadan dengan soalannya iaitu padankan bahagian utama penguji tebatan yang betul. Okey. Dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Jadi kaedahnya di sini pelajar kena faham dia suruh pilih A, B, C, D dan E. Oleh sebab itu, tulis semula pilihan jawapan yang diberi dengan padanan yang betul. Tak perlu tulis panjang-panjang, hanya masukkan huruf je sahaja. Okey. Ini adalah kemahuan soalan, ya. Jarum penunjuk A, Swiss tekan, skala, lampu penunjuk dan tombol kawalan. Baik. Kita lihat kemudian kita lihat soalan contoh yang kedua, masih tajuk penguji tebatan. Kalau murid-murid perasan, Rajah 2 ini menunjukkan penguji tebatan. Masih penguji tebatan, masih dilabelkan A, B, C dan E. Tetapi berdasarkan Rajah 2, tuliskan nama bahagian yang berlabel A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Kali ini kaedah dia ialah perlu tulis nama bahagian. Oleh sebab itu, murid-murid sila perhatikan bentuk fizikal alat tersebut. Gambar untuk soalan tiada warna. Saya ingatkan kepada semua calon-calon bahawasanya dalam kertas 1 nanti, semua gambar adalah tidak berwarna. Oleh sebab itu, calon-calon perlu gunakan ingatan dan pengetahuan untuk menulis nama dengan tepat. Sebab tu saya kata waktu amali tu, dia dah biasa dengan alat-alat ni, dia dah boleh gambarkan. Jadi, apa yang murid perlu lakukan, tulis jawapan sendiri tanpa pilihan jawapan diberi. Kali ini tidak ada pilihan jawapan. Murid kena guna ingatan dan tulis jawapan pada ruang jawapan. Di mana A itu terminal bumi, Baik. B terminal hidup, C skala, D kuar berkelip dan E kuar penguji. Kita akan teruskan dengan soalan contoh 3. Di mana ini adalah tajuk kapasitor. Baca soalan dahulu. Rajah 3 menunjukkan beberapa jenis kapasitor yang terdapat di pasaran. Apa maklumatnya? Kapasitor. Seperti dalam Rajah 3. Berdasarkan Rajah 3, tuliskan 4 fungsi kapasitor
di dalam litar elektrik pada ruang jawapan. Kali ini kaedahnya ialah menulis fungsi kapasitor pada ruang jawapan. Jadi apa yang murid perlu lakukan? Perlu gunakan ingatan dan pengetahuan untuk menulis fungsi kapasitor yang tepat. Di mana murid kena tulis sendiri jawapan tanpa pilihan jawapan diberi. Ya? Seperti ini jawapan-jawapannya. Okey. Saya pasti murid-murid semua ni kalau buat ulang kaji memang dah boleh jawab tajuk ni. Tengok gambar je dah tahu dah. Ya, kita teruskan dengan soalan contoh yang keempat pada tajuk beban elektrik. Berikut merupakan jenis beban elektrik. Ada elemen pemanas, motor, transducer, injap solenoid. Dan berdasarkan penyataan fungsi di bawah, tuliskan jenis beban yang betul pada ruang jawapan. Tekankan perkataan betul tu. Dia perlukan jawapan yang betul. So kaedah dia ialah memilih beban. Kita hanya perlu pilih saja penyataan beban yang telah diberi itu dan masukkan ke dalam ruang jawapan. Jadi murid sekali lagi gunakan ingatan dan pengetahuan untuk memilih jenis beban yang tepat dengan fungsinya dan masukkan dalam ruang jawapan. Ya. Macam ni, menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal, motor, menukarkan elektrik kepada tenaga haba elemen pemanas, mengawal aliran cecair atau gas, injap solenoid dan menukarkan satu bentuk tenaga ke bentuk tenaga yang lain, semestinya transducer. Dia membawa kepada 4 markah. Kadang-kadang ya calon-calon, sila lihat pembahagian markah tu. Biasanya jika pembahagian markah tu ialah 4, pasti jawapannya pun lebih kurang 4 juga. Ya. Kemudian kita lihat soalan contoh yang kelima. Tajuknya pembersih vacuum. Kita lihat soalan. Rajah 5A menunjukkan gambar rajah blok pembersih vacuum. So, gambar 5A tu dia punya gambar rajah blok. Okey. Dan manakala rajah 5B merupakan litar skematik pembersih vacuum yang tidak lengkap. Gambar rajah blok maksudnya dalam bentuk blok. Skematik tu biasanya dalam bentuk simbol. Apakah kemahuan soalan ini? Berdasarkan penyataan sambungan di bawah, tandakan simbol betul bagi sambungan yang betul dan pangkah yang salah pada ruang jawapan. Apa yang perlu murid lakukan? Lukis dahulu sambungan yang betul dan pilih penyataan yang tepat. Untuk melukis sambungan yang betul dan pilihan penyataan yang tepat ni, murid perlu rujuk gambar rajah 5A untuk bantu dia lukis di sini. Ya, dia lihatlah bagaimana sambungan komponen yang sama dalam gambar rajah ni, contohlah Swiss, dekat bawah ni pun ada Swiss. Betul. Jadi dia lihat dah, live sambung ke Swiss. Jadi di sini live ni sambungan dia ke Swiss. Macam tu dan seterusnya. Baiklah. Jadi tulis semula pilihan jawapan, simbol betul atau pangkah diberi dengan padanan yang betul. Saya perlukan bantuan Akmal. Mungkin tengok Akmal. Bila penyataan yang di sini menyambung titik A ke B, jadi kita rujuk kepada gambar rajah yang kita dah lukis tadi. Betul. Sambungan titik A ke B. Titik A ke B. Ada sambungan tak, Akmal? Ada, cikgu. Jadi jawapannya adalah betul. Pandai, Akmal. Seterusnya menyambung titik B ke C. Ya, cikgu. Ya, B ke C. Ada sambungan tak? B ke C. Kalau kita dapat lihat di gambar rajah tersebut tidak ada sambungan. Jadi jawapannya adalah salah. Pangkah. Tepat sekali. Tengok, Akmal pun cepat sambung. Ya, cikgu. Seterusnya menyambung titik C ke D. Kalau kita dapat lihat juga, sekali lagi di gambar rajah, C ke D ada penyambungan di situ. Jadi jawapannya betul. Ya, betul. Okey. Ya, berpandukan lukisan tadi kan. Dan seterusnya kita E ke F. Ini mungkin agak tricky sebenarnya. Kalau anda dapat lihat betul-betul sebenarnya, litar tersebut tidak sambung E ke F. Betul? Ya, betul. Mari kita tengok jawapan. Ya, tidak ada sambungan. Dan akhir sekali menyambung titik G ke H. Semestinya cikgu kalau G ke H, kalau kita dapat lihat ada sambungan di situ. Jawapannya adalah apa ni, cikgu? Betul. Tepat sekali. Kenapa saya buat macam ni? Kerana saya nak pastikan murid-murid jangan takut dengan soalan macam ni. Ya. Seterusnya, soalan contoh 6, tajuk pembersih vacuum sekali lagi. Kali ini, murid diminta untuk melakar semula. Rajah 6 menunjukkan rajah blok pembersih vacuum. Berdasarkan rajah 6, lakarkan sambungan yang betul pada ruang jawapan di bawah. Seperti yang tadi kita buat tu, pelajar buat sekali lagi untuk soalan ini, markah diberi untuk melakar. Ya, cari nama komponen yang sama dan buat lakaran sambungan merujuk rajah blok. Jadi dalam rajah blok ni ada Swiss. Sini pun pelajar kena kenal pasti ada Swiss. Motor AU kenal pasti sini ada motor AU. Dan kemudian kapasitor pun murid kenal pasti ada kapasitor.
tambatan live, tambatan neutral, tambatan live dan tambatan neutral. Ya. Barulah murid boleh buat penyambungan dengan Betul. Lakar jawapan sendiri tanpa pilihan jawapan diberi. Ini kena ikut kemahiran melakarlah murid-murid tu. Macam ni. Saya pasti yang ni kalau dengan ulang kaji pasti murid-murid boleh jawab. Seterusnya, soalan contoh 7, tajuknya ialah litar pengatur voltan. Apakah kemahuan soalan? Berikut adalah langkah kerja pemasangan litar pengatur voltan yang tidak mengikut urutan. Jadi dia bagi penyataan ini tidak mengikut urutan. Lengkapkan langkah kerja di atas mengikut urutan yang betul dengan menuliskan A, B, D, E dan F pada ruang jawapan. Kenapa tak ada C? Kerana C telah Diberikan. Jadi, murid pun dah tahulah langkah 1 tu ialah Menyediakan C. bahan dan alatan yang betul. Apa yang murid perlu lakukan? Baca dan susun langkah dengan menulis 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 terlebih dahulu. Murid kena ambil masa baca semua penyataan, kemudian susun langkah tersebut. Ikut pengetahuan pelajar lah. Dan barulah murid-murid menulis jawapan dalam ruang jawapan tu sama ada A, B, D, E dan F dalam ruang jawapan tu mengikut susunan nombor yang murid telah tulis sebentar tadilah. Okey. So jawapannya akan jadi tepatlah kan kat sini. Yep. Setelah dia dah puas hati, dia tulis. Kita teruskan dengan soalan contoh yang ke-8 iaitu alat kawalan dan perlindungan. Di sini Rajah 8 menunjukkan alat kawalan dan perlindungan pendawaian di rumah. Dalam Rajah 8 ni ada gambar rajah sebenar ya. Okey. Kelaskan alat itu dengan menulis P, Q, R dan S dalam ruang jawapan. Gambar-gambar ni hanya diwakilkan oleh huruf P, Q, R dan S dan murid perlu tuliskan dalam ruangan jawapan. Kenal pasti gambar diberi dan gunakan pengetahuan untuk mengelaskannya kepada dua bahagian. Itu tulis semula pilihan jawapan diberi pada pengelasan yang betul. Di sini ada dua pengelasan ya. Semua ni alatan perlindungan ada dua pengelasan iaitu hak milik TNB dengan hak milik pengguna. Jadi murid-murid dia kena gunakan dia punya pengetahuan untuk melabel di mana P yang dan hak milik TNB ni ialah P dan S. P dan S tu ialah meter kilowatt jam dan fuse perkhidmatan. Ni hak milik TNB dan seterusnya Q dan R tu adalah hak milik pengguna iaitu pemutus litar kecil dan juga suis utama. Jadi ini pun sama. Murid hanya masukkan huruf saja. Tak perlu tulis nama alatan tersebut. Dah dapat 4 markah, cikgu. Ya, dah dapat. Dan kita teruskan dengan soalan contoh yang ke-9 iaitu masih dalam tajuk bekalan kuasa arus ulang-alik. Sekali lagi saya tekankan sila baca soalan betul-betul ya. Berikut menunjukkan ciri-ciri dua jenis sistem bekalan arus ulang-alik. Tuliskan jenis sistem bekalan pada ruang jawapan. Saya terangkan di sini, warna kuning ni tuliskan jenis sistem. Jadi kaedah dia ialah murid perlu tulis jenis sistem. Ada dua jenis sistem iaitu sistem 3 fasa dan sistem 1 fasa. Jadi murid perlu faham ciri ni supaya dia tahu jawapan yang sebenar di sini. Kalau kita lihat ya, gunakan ingatan dan pengetahuan untuk memikirkan jenis sistem berdasarkan ciri-ciri. Ini semua pelajar dah ulang kaji benda ni. Kalau cirinya ialah membekalkan voltan 415 volt AU arus ulang-alik dan dianya dibekalkan ke kawasan industri dan komersial, semestinya ia adalah 3 fasa, cikgu. Ya, pandai. Jawapan tu ditulis sendiri tanpa diberi dalam ruang jawapan iaitu 3 fasa. Tepat sekali. Ya, cikgu. Murid boleh tulis dalam perkataan 3 fasa ataupun murid boleh tulis nombor 3 dan simbol fasa. Masih diterima. Baik. Dan untuk ciri yang kedua, membekalkan voltan arus ulang-alik 240 volt biasanya dibekalkan ke rumah kediaman semestinya 1. ya, 1 fasa. Murid boleh tulis 1 fasa ataupun tulis nombor dan juga simbol fasa. Dan kita saya rasa itu saja untuk yang saya nak bincangkan. Lebih kurang macam itulah soalan-soalan yang biasa keluar. Ya, kita belum habis lagi ya murid-murid. Nampak tu cikgu ada tulis apa tu? Soalan bahagian B selepas ni. Anda sebenarnya ke mana? Kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ni kita akan sambung balik bersama dengan cikgu dalam Sukses SPM 2020. KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga cikgu kita, cikgu Adele kita. Tadi dah bahagian A, cikgu. Dan sekarang ini cikgu akan sentuh pula bagi bahagian B. Silakan cikgu.
Terima kasih Akmal. Kita akan teruskan ke bahagian soalan-soalan bahagian B. Okey. Soalan bahagian B ni walaupun dia aras tinggi saya kata tadi, soalannya respon terbuka, tapi saya harap sangat murid-murid jangan ada perasaan takut untuk menjawab soalan bahagian B ni. Kerana sebenarnya kalau kita baca betul-betul soalan, kita pasti boleh jawab. Kita lihat kepada contoh soalan 1 di mana tajuknya ialah tajuk keusahawanan iaitu pengiraan kos. Untuk pengetahuan Akmal, saya rasa soalan pengiraan kos ni memang favourite. Jadi saya harap murid-murid saya betul-betul buat ulang kaji untuk tajuk pengiraan kos ni. Kerana senang sangat nak dapat markah. Okey. Kita tengok macam mana yang kita katakan senang tu. Okey. Kita baca soalan. Sekali lagi perlu baca soalan kerana maklumatnya ada di dalam soalan. Jadual 1 menunjukkan harga komponen bagi peralatan elektrik yang perlu digantikan di bengkel sebuah sekolah. Jadi dalam jadual ni diberikan senarai-senarai komponen yang perlu diganti, bilangan komponen yang perlu diganti tu dan nilai harga satu unit. Jadi maklumat dan data ni murid-murid perlu faham. Okey. Kerana di soalan A, berdasarkan jadual 1, hitungkan jumlah kos bahan bagi komponen yang diganti. Bila dia kata jumlah, maksudnya kita perlu tambah semua. Betul. Tetapi perlu ada jalan kira yang betul supaya dapat memberikan kita jumlah markah 3 ni. Apa dia? Kita lihat, murid-murid perlu gunakan simbol kurungan dan tambah untuk menulis jalan pengiraan kos bahan. Maksudnya jangan tulis dekat kertas lain. Perlu tulis atas kertas jawapan semua langkah kerja. Apa dia langkah kerja tersebut? Ini yang saya maksudkan kurungan. Ya, di mana kalau ada 3 unit, murid perlu darablah dengan harga unitnya 5. Penyataan ini perlu ditulis semua sekali kerana ia akan membawa markah. Begitu juga dengan yang di bawah ni. Jadi yang saya masukkan kurungan ni, semua ni penyataan langkah kerja yang akan membawa markah kepada calon-calon. Di mana untuk setiap penulisan langkah ni diberi markah dan untuk jawapan bahagian 1A ini, jumlahnya iaitu RM166.20 akan digunakan semula dalam soalan seterusnya, iaitu soalan 1B. Kita lihat soalan 1B, jumlah kos baik pulih sekiranya kos upah RM80 dan kos overhead RM25. Di sini, murid-murid jangan takut. Inilah saya maksudkan dalam soalan ini ada maklumat. Dalam maklumat dah diberi soalan ni ya, kos upah berapa? RM80, kos overhead berapa? RM25. Jika murid menulis semula formula, jadi murid boleh terus masukkan data tersebut. Jumlah kos baik pulih adalah jumlah kos bahan yang tadi kita kira di 1A tambah kos upah yang ada dalam soalan tu maklumatnya dan kos overhead iaitu 80 dan 25 ditambah. Dan semua penyataan ini, langkah kerja ini perlu ditulis supaya dapat memberi markah penuh kepada calon. Dan sekali lagi jawapan untuk bahagian B ini akan diguna semula untuk soalan C. Okey. Kita lihat soalan C, jumlah kos keseluruhan jika anda mengambil keuntungan 15%. Yang ini saya selalu ingatkan murid-murid saya, kalau soalan tu dia sebut keuntungan, maka dalam formula tu nanti murid perlu tambah 15% tu. Jika dia sebut pengurangan ataupun kerugian, maka 15% tu murid perlu tolak daripada formula tu. Kita lihat ya. Kos keseluruhan sama juga kos baik pulih tambah keuntungan 15%. Kenapa tambah tadi saya kata? Sebab dia sebut keuntungan. Ya, dan langkah ini semua perlu ditulis bagi memberi markah untuk yang penuh lah untuk murid-murid lah. Ya, semua langkah kerja ditulis dan dia akan memberi kepada jumlahnya RM311.88 itu adalah jawapan untuk jumlah kos keseluruhan. Okey, kita teruskan ya. Kita tengok soalan contoh yang kedua dalam bahagian B. Biasanya ialah soalan baik pulih. Di sini saya pilih contoh baik pulih kipas. Dia boleh keluar banyak contoh soalan baik pulih. Ada banyak alat elektrik yang murid-murid telah pelajari dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Baik. Tetapi kalau kita ikut tips, pasti kita boleh jawab soalan ni. Senang saja. Kita lihat ya, dekat soalan ni. Untuk soalan ni, sekali lagi kena baca betul-betul. Sebab, kita lihat, sebuah kipas meja didapati mengalami kerosakan berpusing dengan perlahan pada semua kelajuan. Perhatikan, saya tekankan ayat berpusing dengan perlahan pada semua kelajuan. Soalan dia kata, nyatakan dua jenis peralatan ujian yang boleh digunakan untuk mengesan punca kerosakan tersebut. Untuk menjawab soalan ini, murid perlulah
berdasarkan simptom kerosakan yang berlaku pada komponen yang di atas tu, dia telah memberi petunjuk apakah jenis peralatan ujian yang digunakan. Jika macam dalam kes ni, disebabkan kipas tu berpusing dengan perlahan, kerosakannya biasanya berlaku pada kapasitor atau motor. Jadi untuk menguji kapasitor dan motor, anda boleh gunakan penguji kapasitor dan menggunakan meter pelbagai dan penguji tebatan. Sebab itulah saya kata kena tengok betul-betul simptom dekat bahagian soalan tu. Okey. Seterusnya, kita lihat bahagian B, huraikan langkah membaik pulih kerosakan. Bila sebut huraikan, murid-murid calon-calon perlu tuliskan setiap langkah untuk memenuhi jumlah markah 6 ni. Kan saya kata tadi, sila lihat bahagian peruntukan markah. Kadang-kadang ia dapat beri gambaran kepada murid berapa banyak yang perlu dia jawab. Jadi kalau dalam 6 markah ni lebih kurang ada 6 step ataupun langkah yang perlu calon tulislah. Okey. Jadi biasanya ni tips ni, sila catat. Selalunya saya ajar anak murid saya, kita guna rumus akronim ni untuk membantu pelajar-pelajar mengingat cara-cara langkah-langkahnya. Apa dia akronim dia? Iaitu mari beli udang galah, pasti untung. Sedapnya. Untung tu sebab sedap lah tu. Ya. So, kita akan gunakan huruf yang mula tu, mari beli M, B, U, G, P dan U untuk pelajar menghafal apakah langkah-langkahnya. So, langkah yang pertama M tu ialah matikan Swiss, soket alih keluar dan cabut palang 3 pin. Ini adalah langkah keselamatan. Mesti tulis langkah keselamatan ni. Yang kedua, buka dan buraikan kipas meja menggunakan peralatan tangan yang sesuai. Kalau dalam soalan ni kipas meja, ayat ni kipas meja. Kalau soalannya periuk nasi, kita tukar saja dekat sini. Buraikan periuk nasi. Dia masih menggunakan ayat yang sama. Okey. Yang ketiga, U, uji kefungsian kapasitor menggunakan penguji kapasitor meter pelbagai atau uji keterusan motor menggunakan meter pelbagai. Uji itu kata kuncinya, komponen tu bergantung kepada soalan A. Okey. Macam tadi soalan A kapasitor dan kan. Jadi sini dia uji kapasitor lah. Dan 4G iaitu gantikan kapasitor atau motor yang rosak dengan yang baharu. Yang kelima, P, pasang semula. Ini ayat yang sama. Kipas meja dengan kemas. Kalau periuk nasi, pasang semula periuk nasi dengan kemas. Dan akhir sekali, U, uji kefungsian kipas meja dan amalkan langkah-langkah keselamatan. Jadi kalau alat yang lain, kita guna ayat yang sama juga, uji kefungsian periuk nasi dan amalkan langkah-langkah keselamatan. Cikgu, boleh saya tanya soalan? Boleh. Maksudnya akronim mari beli udang galah pasti untung ini boleh gunakan apa-apa sahaja untuk soalan yang berbentuk huraikan langkah membaik pulih kerosakan? Ya, tepat sekali Akmal. Okey. Sebab tu saya kata jangan takut dengan soalan ni. Kalau ada kena dengan caranya, pasti murid-murid boleh jawab. Kalau periuk nasi, tukarkan sajalah periuk nasi. Ya, Kipas meja kan? Ya, betul. Okey. Kita teruskan, kita tengok pula soalan C. Cadangkan 2 langkah keselamatan semasa membaik pulih kipas meja. Yang ini, sebabkan murid dah pernah buat amali dalam mereka, memang mereka amalkan langkah-langkah keselamatan ni, memang senang saja untuk murid-murid jawab, calon-calon jawab. Iaitu memastikan tangan kering semasa melakukan kerja baik pulih ataupun memakai pakaian yang bersesuaian, sama ada menggunakan peralatan yang bersesuaian. Ini semua contoh-contoh jawapan yang boleh digunakan lah. Mana-mana sajalah. Ya, mana-mana saja 2 jawapan yang betul. Sebab ada banyak langkah keselamatan yang boleh calon jawab di sini yang sesuai dengan soalan. Ya. Okey. Teruskan, kita lihat pula soalan contoh 3 iaitu tajuk analisis litar kawalan automatik. Ini pun sekali lagi murid-murid kalau tengok ni dia agak gementar kan, banyak litar, tapi jangan. Sebab ada caranya. Kita lihat soalan, Rajah 3A menunjukkan litar skematik kawalan automatik. Bila sebut litar skematik maksudnya litar yang ada simbol ya. Kemudian manakala Rajah B di bawah menunjukkan pemasangan komponen litar di atas yang mempunyai beberapa kesilapan sehingga menyebabkan litar tidak berfungsi. Baik. Ini adalah terjemahan kepada litar skematik tapi dalam bentuk bergambar. Dalam soalan ni ada dalam ruangan ini komponen yang dipasang salah. Jadi murid kena ada kemahiran mentafsir litar untuk menjawab ni. Kita lihat ya. Kena buat pemerhatian kedudukan komponen antara litar skematik Rajah 3A dengan litar bergambar Rajah 3B dan cari kesilapan yang berlaku. Kena kajilah satu-satu. Okey. Ya. Kemudian soalannya, berdasarkan kawasan yang ditandakan di 3B, kenal pasti 3 komponen yang menjadi punca litar tidak berfungsi.
Tadi kita dah tengok dengan litar skematik tu. Jadi kita dapat kenal pasti yang pertama, kaki perintang R1 tersilap masuk lubang anak panah merah, sepatutnya dalam lubang anak panah hijau. Tadi tidak ada sambungan kalau duduk sini. Kalau kita pateri kaki di sini tiada sambungan, tak sama macam litar skematik tadi. Dia kena masuk dalam lubang di anak panah 7, anak panah yang hijau ini. Yang kedua, kekutuban kaki kapasitor C1 terbalik. Sepatutnya kaki bahagian berjalur di bawah dan tidak berjalur di atas. Kekutuban tu maksudnya positif negatif. Kaki tadi terbalik sebenarnya. Okey. Yang ketiga, apa yang kesalahan ketiga ialah kedudukan LDR dan perintang boleh laras tersilap kedudukan. Sepatutnya VR di atas dan LDR di bawah. Kedudukannya ni ditukar ni. Dengan ini kita dapat jawapan dah, cikgu. Ya, jadi jawapannya Perintang R1, betul. Kapasitor C1 dan LDR. Kalau murid tulis pemuat pun kita boleh terima sebab pemuat dan kapasitor tu sama sebenarnya. Sama, okey. Ya. Kita teruskan. Soalan B pula akan tanya, terangkan 3 jenis kesilapan yang berlaku dan cara mengatasi. Lihat soalan ni betul-betulnya dia perlukan 2 jawapan di sini. Dalam satu tu dia perlukan 2. Sebab tu peruntukan markah dia adalah 6. Baik. Pelajar ataupun calon perlu masukkan kesilapan dan cara mengatasinya. Kita lihat ya, yang kuning tu ialah kesilapan dan yang hijau tu adalah cara mengatasinya. Sebab tu kena betul-betul baca soalan dan memahami kehendak soalan tersebut ya. Okey. Saya teruskan. Ini cara menjawabnya. Dan kita akan tengok soalan C. Cadangkan satu langkah berjaga-jaga bagi mengelak masalah litar tidak berfungsi ini berlaku juga kepada rakan yang lain. Ini dia memang menggunakan pengalaman belajar sewaktu di dalam bengkel, sewaktu membuat amali. Melalui pengalaman tu dia tahulah setelah menyusun komponen dilakukan, pastikan semak semula kedudukan komponen dengan litar terjemahan yang dibuat sebelum kerja pematrian dijalankan. Jadi sebelum kita nak patri, kita tengok dulu betul tak betul kita punya kedudukan tu, baru kita mula patri. Ataupun calon boleh juga jawab mana-mana jawapan yang munasabah. Diterima. Kalau berkaitan dengan soalan ni, boleh diterima. Ya? Sebab tu saya kata jangan tinggalkan kosong. Sayang, cikgu. Ya. Kadang-kadang kita tak tahu kan. Boleh memberi markah. Ini membawa pada 1 markah. 1 markah pun bernilai tu. Betul. Teruskan, kita lihat contoh soalan 4. Tajuk perbandingan mesin basuh automatik. Bila dia sebut perbandingan, maksudnya kita kena bandingkan. Kita lihat soalan ya. Soalan kata, rakan anda meminta pandangan untuk membeli sebuah mesin basuh automatik untuk kegunaan yang lebih ekonomi. Jadual 4 di bawah menunjukkan 2 jenis mesin basuh automatik yang terdapat di pasaran. Perhatikan, saya telah highlight ataupun tekankan kegunaan yang lebih ekonomi di situ. Kenapa? Nanti kita lihat. So, jadual 4 ni, murid kena pastikan faham betul-betul jadual ni. Ada 2 jenis mesin basuh, kemudian diberikan perbezaan spesifikasinya. Okey. Dan seterusnya kita lihat soalan. Berikan 3 perbandingan antara mesin basuh automatik A dan mesin basuh automatik B. Berdasarkan jadual tadi ni, murid diminta tulis 3 perbandingan. Jadi ambil maklumat yang diberi dan buat perbandingan dengan memasukkan perkataan seperti lebih rendah, lebih tinggi, lebih perlahan, lebih laju, lebih pendek, lebih panjang, lebih murah dan mahal. Dan masukkan juga maklumat nilai ataupun datanya sekali, iaitu 580 watt, 2000 watt, 800 RPM, 1200 RPM, 1 tahun, 2 tahun, RM850 dan RM1600 semasa membuat perbandingan. Kita tengok contoh jawapan ya. Okey. Jadi tengok, yang warna kuning tu ialah mesin basuh A dan warna hijau tu adalah mesin basuh B. Lihat ya, mesti ada perkataan lebih rendah. Mesin basuh A menggunakan kuasa yang lebih rendah. Datanya ialah iaitu 500 watt. Manakala mesin basuh B menggunakan kuasa yang tinggi iaitu berapa? 2000 watt. Berbanding 580 watt mesin basuh A. Mesti ada perbandingan, mesti ada data. Okey. Kelajuan putaran mesin basuh A lebih perlahan, ya, lebih perlahan. Itu diberi perbandingannya tu 800 RPM datanya, manakala putaran mesin basuh lebih laju dan datanya ialah berapa laju? 1200 RPM. Dan ketiga, mesin basuh A lebih pendek, jaminannya lebih pendek iaitu 1 tahun, manakala jaminan mesin basuh B adalah lebih panjang iaitu 2 tahun. Ini adalah perbandingan yang murid perlu tulis. Sebenarnya mudah je. Hanya mentafsir semula maklumat dalam jadual tu saja. So sebab tu saya kata jangan takut dengan soalan bahagian B. Okey. Kita teruskan
Setelah buat perbandingan, pilih mesin basuh automatik yang terbaik untuk dibeli dan alasannya. Okey. Ini ingat tak tadi yang saya tekankan tu yang lebih ekonomi? Jadi sewaktu membuat perbandingan untuk menjawab ni, kita kena pilih mesin basuh yang lebih ekonomi untuk menjawab ni. Kita lihat ya. Daripada maklumat di jadual, mesin basuh A harganya lebih murah berbanding dengan mesin basuh B. Penggunaan mesin basuh A lebih menjimatkan berbanding dengan mesin basuh B. Kerana soalan menginginkan mesin basuh automatik yang kegunaannya lebih ekonomi, maka mesin basuh A bertepatan dengan kehendak soalan. Jadi murid tulislah jawapannya. Murid memilih mesin basuh A kerana lebih murah dan penggunaan kuasanya lebih menjimatkan. Ini membawa kepada 2 markah. Kemudian yang ketiga, cadangkan 2 kaedah menyelenggara mesin basuh automatik. Ini pun sekali lagi perlukan pengalaman murid-murid sewaktu di dalam bengkel dan sewaktu melakukan amali. Daripada pengalaman ni, murid boleh menjawab ya, sama ada membersihkan penapis kotoran setiap kali selesai menggunakan mesin basuh ataupun lap dengan bersih kotoran dan habuk yang terdapat pada bahagian luar mesin basuh. Ada lagi pilihan jawapan yang munasabah seperti membersihkan tap mesin basuh automatik dengan cara membuka dan membuang lumut yang melekat padanya. Ataupun mana-mana lagi jawapan yang difikirkan munasabah. Ya, ni siapa selalu menggunakan mesin basuh, cikgu, dia tahulah. Ya. Memang sewaktu dalam bengkel, memang pelajar ada amali menggunakan mesin basuh ni. Jadi memang pelajar menggunakan mesin basuh dan juga menservis mesin basuh tu. Jadi pengalaman ni akan sangat-sangat membantu mereka menjawab soalan ni. Betul tu, cikgu. Okey, baik, kita nak berhenti dulu. Selepas ini, kita nak tengok pula kesilapan yang sering dilakukan oleh calon-calon SPM di luar sana. Semuanya selepas ini dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Antara kesilapan yang sering dilakukan oleh calon-calon SPM di luar sana. Apa dia, cikgu? Baik, terima kasih Akmal. Untuk Sama-sama. sesi yang keempat ni kita nak lihat kesilapan yang sering dilakukan oleh calon. Okey. Sebenarnya dia bukan kesilapan sangat, dia lebih kepada kelalaian calon. Sebab tu Baik. saya nak kongsikan di sini sebab saya nak elakkan calon-calon untuk buat kesalahan yang kita kata macam tak patut kita salah pun sebenarnya. Dan menyebabkan kehilangan markah. Ya, tu sebenarnya. Jadi kita lihat contoh-contoh kesilapan yang biasanya dilakukan oleh calon. Okey. Tidak menulis jawapan semula setelah memadamnya. Jika kita lihat di sini, padankan bahagian utama kapasitor dengan fungsi penyertaan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Okey. Kita lihat calon dia tulis A, D, B, C, kemudian kita tengok dia padam. Okey, calon dia dapat. telah padam Okey. tapi dia dah lupa untuk tulis semula jawapan. Alah, sayangnya. Ya, jadi dia tertinggal maka kurang 1 markah dekat sini. Ya, sepatutnya murid semak semula. Kalau saya punya nasihat, jika ada buat pembetulan, terus buat jawapan. Jangan tinggal. Kadang-kadang kita akan terlupa. Jadi kita lihat kesilapan yang kedua, tidak mengisi jawapan disebabkan tidak memahami arahan soalan. Disebab itulah saya pesan sangat-sangat untuk semua calon-calon sila baca soalan betul-betul dan faham kehendak soalan. Seperti dalam soalan ini, padankan peringkat sumber itu dengan pernyataan betul dengan menulis A, B, C pada ruang jawapan. Walaupun diberi A, B dan C, tetapi pada ruang jawapan ada 5 bahagian dalam ruang jawapan. Mana lagi P2-nya? Ya, jadi arahan soalan meminta calon menjawab 5 tempat kosong dengan menulis jawapan A, B atau C. Ya. Tapi sekarang apa yang kita lihat, calon tidak menulis untuk 2 ruangan tersebut. Hanya 3 ruangan di atas saja, C, A dan B. Sepatutnya di bawah tadi pun pelajar kena tulis jawapan. Juga. Ya? Kena faham soalan betul-betul. Okey. Dan seterusnya kesilapan yang ketiga iaitu jawapan berulang disebabkan tidak memahami soalan. Sekali lagi, sebab tidak memahami soalan. Padankan bahagian utama gerudi tangan dengan penyataan fungsi yang betul dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Diberi 4 pilihan, A, B, C dan D. Jadi dan tempat ruangan pula pun ada 4 ruangan. Jadi kita lihat jawapan murid tulis D, B, B. Sekali lagi murid tulis B. Okey. Sepatutnya mana huruf C? Sebab inilah saya kata kelalaian ya. Kita lihat soalan tu dia minta 4 dan ada 4 pilihan jawapan juga diberi. Kita teruskan, kita lihat kesilapan yang keempat iaitu jawapan lebih dari 1 disebabkan tidak memahami arahan soalan. Okey. Boleh. Dalam ini kita lihat diberi ya soalan P, Q, R, S dan T adalah penyataan jenis elemen pemanas ya. Di sini
Untuk penyataan ni P, Q, R, S dan T, kita lihat soalan, pilih 3 penyataan elemen pemanas jenis polimer dengan menulis P, Q, R, S dan T pada ruang jawapan. Okey. Diberi daripada P hingga ke T, tapi ruangan jawapan ada 3 saja. Murid tidak perlu tulis semua huruf tu di situ. Kalau kita lihat dalam soalan ni, dalam satu kotak tu, calon telah tulis P dan Q, dan satu kotak lagi R dan S, dan satu kotak lagi T. Yang T tu betul lah, satu je pilihan. Tetapi untuk yang pertama dan kedua tu ada 2 huruf di situ. Kalau dia tulis P, lepas tu dan kotak kedua S, dah dapat dah 3 markah, Ya, cikgu. betul. Ini saya kata perlu diberikan perhatian, ya. Arahan soalan meminta calon menjawab 3 tempat kosong sahaja dengan menulis jawapan P atau Q atau R atau S atau T. Ya. Sila beri perhatian ya murid-murid untuk soalan-soalan macam ni. Kita sayang sangat. Sayang, no? Yo. Kita teruskan dengan kesilapan yang kelima iaitu jawapan menulis menjadi melakar disebabkan tidak memahami arahan soalan. Baik. Soalan minta lain yang calon murid buat. Berdasarkan Raja 4, lengkapkan Raja Blok Ketuhan dengan menulis nama komponen pada ruang jawapan yang disediakan. Okey. Ya, kita lihat sini nama komponen. Okey. Arahan soalan meminta calon menjawab 4 tempat kosong dengan menulis nama komponen dan bukannya melakar semula simbol. Kalau kita lihat dalam jawapan yang ditulis ni, yang berwarna biru ni, calon telah melukis simbol. Simbol untuk pemasa, simbol untuk suis pemilih pemanas, simbol elemen pemanas dan simbol lampu pandu. Sedangkan kehendak soalan dia perlu menulis nama komponen. Iaitu nama dia pemanas, suis pemilih pemanas, elemen pemanas dan lampu pandu. Tuliskan nama sahaja. Sayang lah. Ya. Jadi tolong baca dan fahami kehendak soalan. Kita teruskan, kita lihat kesilapan yang seterusnya itu lakaran pendawaian menggunakan sambungan T yang salah. Okey. Apa maksud sambungan T yang salah? Ya. Kita tengok ya di sini, kalau dalam litar pendawaian tidak ada sambungan T. Sambungan T tidak dibenarkan kerana sambungan T ni boleh membawa maksud yang lain sebenarnya. Okey. Jadi, lakaran pendawaian secara simpang T adalah salah dalam lakaran pendawaian. Lakaran yang betul adalah dari terminal ke terminal. Apa maksud terminal? Maksudnya ini, tambatan ni. Ini kita panggil terminal. Sambungannya dari terminal ke terminal. Bukannya sambungan daripada pendawaian ke pendawaian. Oh, dia sambung dekat ya, situ. Sepatutnya kita tengok jawapannya di sini. Oh, dia Tadi terus. yang merah ni, sepatutnya yang ini ni. Dia kena naik dulu, sambung di terminal, kemudian baru sambung mula ke Swiss. Okey. Ini adalah jawapan yang betul lah. Tolong pastikan, dan kalau berlaku bersentuh juga kan, garis biru dengan merah ni, kita perlu buat jumper atau pelompat di sini macam yang biru ni. Okey. Ini murid-murid dah pelajari kan cikgu Ya, kan? ini memang ini adalah kemahiran untuk melakar litar pendawaian. Memang murid-murid dah pelajari. So kita jangan buat kesilapan-kesilapan yang sebenarnya kita dah pun biasa kan. Kadang-kadang gementar kan murid-murid. So, kena bertenang. Dan juga overconfident juga cikgu kan? Ya, betul. Kadang-kadang overconfident pun boleh berlaku juga. Sebab dia dah biasa buat, dia dapat soalan cepat-cepat je nak jawab. Dia terus. Ya. Kita lihat seterusnya, kesilapan yang ketujuh, tertinggal langkah, tidak menulis rumus dan silap operasi tolak menjadi tambah. Untuk pengiraan kos, memang kena hati-hati. Ini adalah beberapa contoh kesilapan yang sering dilakukan oleh calon, iaitu langkah 1 tidak ditulis menyebabkan kehilangan markah. Yang tadi saya kata dalam bentuk kurungan tu kan, perlu dinyatakan, perlu ditunjukkan. Kalau murid tak buat tu, dia dah hilang 1 markah. Aduh. Kadang-kadang sebab ada kalkulator kan. Jadi dia tekan kalkulator, terus tambah. Dia tak tulis dalam kerja. Jawapannya betul tapi tertinggal. Okay. Ya, 1 langkah. Yang kedua ialah rumus kos projek tidak ditulis menyebabkan kehilangan markah. Formula ataupun rumus ni perlu ditulis untuk kita dapat markah. Kenapa dia penting? Barulah murid dia ataupun calon, dia faham bila diberi maklumat, di mana maklumat tu nak dimasukkan. Apakah operasi yang perlu dilakukan? Baik. Ini pun memberi markah juga. Sayang kalau tertinggal. Dan ketiga, kesilapan operasi tolak menjadi tambah menyebabkan kehilangan markah. Seperti yang saya ingatkan tadi, kalau kita sebut keuntungan, kita tambah. Kalau sebutkan pengurangan ataupun rugi, kita kena tolak. Dalam kes ni kita lihat pelajar telah buat tambah. Sedangkan dalam soalan dia kata, jika pengurangan diberikan sebanyak 10%.
Yang ni yang macam Akmal kata tadi tu, dia overconfident. Oh. Bila dia tengok je, dia ingat semua nak kena tambah. Pengurangan. Ya. Ingat tolak. Dia pengurangan, kita kena tolak di sini. Tolak 10%. Bukannya tambah 10%. Ya. Dan akhir sekali kita lihat kesilapan yang ke-8, jawapan tidak tepat dengan simbol kerosakan, penulisan langkah tidak penuh, kesilapan komponen yang dibaik pulih dan langkah keselamatan yang berulang. Apa maksudnya ialah, di sini kita lihat ya, soalan dia kata macam tadi juga, kipas berpusing dengan perlahan, simptomnya. Kedua-dua jawapan salah kerana tidak bertepatan dengan simptom berpusing dengan perlahan. Jawapan sepatutnya ialah kapasitor dan motor macam tadi. Sedangkan calon telah menjawab fuse dan talian bekalan. Kalau fuse dan talian bekalan yang rosak ya Akmal, kipas tu dia tak berpusing langsung. Simptom dia ialah dia tidak boleh berfungsi langsung. Kalau fuse terbakar atau talian bekalan terputus, kipas tu tak hidup. Tapi soalan dia tadi dia bagi simptom berpusing secara perlahan. Macam tu. Kemudian kita lihat langkah tidak lengkap kerana tidak menulis jawapan penuh dan terdapat kesilapan komponen yang dibaik pulih. Apa maksud langkah yang tidak lengkap tu? Kalau murid tak ikut akronim yang saya bagi tadi tu, yang saya share. Udang galah. Ya, yang udang galah tu, baru beli udang galah plastik untung tu, dia akan mula menulis dalam keadaan yang langkahnya yang bercampur-campur. Tak ikut susunan. Ya, tak ikut susunan. Dia akan banyak kehilangan markah di situ. Walaupun betul tapi susunan tu yang tidak betul pun. Okey. Dan komponen kesilapan pada pemilihan komponen, jika soalan di A tadi dah salah, fuse, dia tak tulis fuse dengan cara tulis talian bekalan, maka dalam langkah pun pasti salah sebab komponen yang diganti ialah fuse dan talian bekalan. Habis ya. Dan ketiga, langkah keselamatan yang ditulis pada bahagian C mengulangi yang telah dijawab pada bahagian B. Seperti yang kita tahu tadi dalam langkah baik pulih yang pertama tu kita ada langkah keselamatan kan. Betul. Pastikan switch dan cabut palam 3 pin tu, pastikan switch dimatikan dan cabut palam 3 pin. Langkah keselamatan tersebut tidak boleh ditulis sekali lagi untuk soalan C. Kerana soalan C juga mintakan cadangkan 2 langkah keselamatan semasa membaik pulih kipas meja. Di sini apa yang calon telah buat, yang pertama tu betul tangan memastikan tangan adalah kering, tetapi yang kedua tu telah mengulang langkah keselamatan yang sama dalam soalan bahagian B tadi, iaitu offkan switch dan cabut palam 3 pin. Sepatutnya calon guna jawapan yang lain seperti menggunakan peralatan pengujian yang betul ataupun memakai pakaian yang sesuai. Ada banyak langkah-langkah keselamatan. Betul tu cikgu. Saya rasa itu saja. Ini cikgu, macam mana kita nak jawab pula? Yang ini jawapan yang terbaik ni. Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan jugalah kan tips-tips kepada calon-calon SPM di luar sana sebelum mereka menuduki Dewan Peperiksaan. Mungkin cikgu ada pengalaman sendiri ke untuk kongsikan tips-tips kepada calon-calon SPM di luar sana? Sepanjang saya mengajar ni 18 tahun ni, saya pun pernah jadi pelajar, saya pun faham perasaan pelajar. Saya nak beri nasihat yang pertama sekali, mesti bertenang. Sewaktu yang kita nak menduduki peperiksaan ni, kita dah tak payah nak pening-pening kepala, kita bertenang saja. Kita dah buat sehabis baik, kita dah belajar betul-betul dalam kelas, cikgu-cikgu semua dah banyak membantu dan saya pasti rakan-rakan saya, cikgu-cikgu MPAD 1 Malaysia ni memang dah siapkan murid-murid calon-calon SPM ni untuk menjawab kertas 1 ni. Dan bila kita bertenang, kita akan jawab dengan lebih baik, kita akan baca soalan betul-betul kan. Dan saya harap ya calon-calon supaya jangan datang awal, jangan bersiap sedia segala alatan yang perlu dibawa seperti kalkulator, seperti pen warna, apa yang keperluan-keperluan tu susun dan supaya kita tidak kalut. Nanti bila last minute kan kita jadi gementar kan. Betul. Itulah tips saya kepada murid-murid saya. Dan untuk yang last ni kita buat ulang kaji secara kita kata smart lah kan, study smart. Saya pula rasa gugup lah tiba-tiba ni cikgu. Saya memang nantikan temu janji saya dengan anak murid saya 29 Mac hari Selasa pukul 2.30 petang hingga 4.30 petang. TV mana cikgu? Itu TV yang terbaik tu. Semua murid-murid pasti kita tunggu tanda keramat tu untuk selesaikan dan jawab sehabis baik untuk kertas SPM MPED kod kertas 7901 Palang 1. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Farahida kita telah kongsikan kepada calon-calon SPM di luar sana, terutamanya yang mengambil mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik ini. Dan mungkin saya nak tambah sikit juga, kalau boleh sebelum nak masuk ke Dewan Peperiksaan, minta dulu restu ibu bapa dan juga
Cikgu. InsyaAllah. Okey, baik. Kita akan berjumpa lagi insyaAllah. Terima kasih sekali lagi, Cikgu. Ingat kepada anda semua, jaga diri. All the best. Saya Akmal Nazri. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM